Okey. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat ke-45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Ya Alim ya Alim ya Alim wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Surah Az-Zumar ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillah Fatiris samawati wal ardh عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Baik. Urusan apa kok? Ini urusan apa? Allah Ta'ala, kita ulang sikit ayat tadi ya, ayat pagi tadi. Wa idza dzukirallahu wahdahu, ayat ke-45. Wa idza dzukirallahu wahdahu, dan apabila diberi peringatan tentang Allah Ta'ala yang Esa, Maha Esa, yaitu memberi peringatan Allah Ta'ala pencipta, pemelihara, penjaga, yaitu tauhid dalam beribadat, tauhid dalam berdoa. Bila kita ajak kata berdoalah terus pada Allah, jangan puja Nabi, jangan puja wali, jangan puja malaikat. Jangan semaya ajak, jangan suruh orang semaya ajak untuk kita. Kita buat sendiri. Minta pada Allah, percaya pada Allah. Maka orang-orang yang ada sifat syirik kepada Allah akan berada begini: isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Gelisah hati-hati orang-orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Gelisah dia, tak suka dia dengar. Bila kata buatlah doa sendiri, tak mahu dia. Tak mahu dia. Sembahlah, jangan minta, jangan bertawasul ke Nabi. Minta terus dengan Tuhan. Tak mahu dia. Gelisah, boleh nampak di muka dia gelisah. Ayat lain, kabura 'alal musyrikin, berasa berat orang yang ada akidah syirik pada Allah. Ma tad'uhum ilaih, apa yang kita seru mereka kepada ajakan tauhid. Itu ayat dia. Berasa berat dia. Itu surah kami Ghafir. Silap kami Ghafir atau silap. Wa idza dzukira alladzina min dunihi, dan apabila diberi peringatan, apabila diberi kata-kata terhadap roh-roh yang mereka puja selain pada Allah. Alladzina tu roh-roh Nabi ke, wali ke, malaikat ke, yang dia puja selain pada Allah. Mana kalau kita sokong saja dia. Apabila diberi peringatan, iaitu beri supaya disokong terhadap apa yang mereka percaya tu. Idza hum yastabshirun, tiba-tiba mereka tu suka gembira. Maka Allah Ta'ala waktu hari ini, ayat malam ni Kul, kata pada mereka semua, Allahumma fatirus samawati wal ardh. Allah Ta'ala sajalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kamu pun Allah Ta'ala cipta,
semua makhluk ni semua. Nabi Muhammad pun dia cipta, malaikat pun dia cipta, jin pun dia cipta. Alimul ghaib, dia maha mengetahui segala yang gaib. Janganlah kamu puja yang gaib pula selain pada Allah. Janganlah kamu seru selain pada Allah yang gaib tu, iaitu Nabi yang mati tu. Seru tu kufur. Seru pada Nabi yang gaib yang sudah mati tu kufur. Seru pada malaikat yang duduk di langit tu kufur. Seru kepada wali-wali yang dah mati tu kufur. Seru kepada orang yang tidak ada di depan. Orang yang tidak ada di depan, iaitu sihir. Sihir kan, dia seru, hei nak sianu besanu. Orang tu duduk kat rumah dia panggil di rumah dia. Dia panggil di rumah, Tok Bomo tu panggil di rumah dia. Orang yang dia panggil tu duduk di rumah orang tu. Panggil gitu tu, seru gitu tu, syirik ke Tuhan. Nah, itu dipanggil sihir. Sihir macam tu. Wasyahadah yang nyata. Yang terang apa yang nyata? Yang nyata, yang terang ni, yang nyata kita pun tak tahu juga yang nyata. Contohnya yang gaib kita tak nampak, itu satu hal lah. Yang gaib, yang nyata pula. Yang nyata pula begini. New York, kita tahu dah ada, tapi tak tahu pasal tak nampak, pasal jauh. Dia ada, tak nampak. Sabah ada tak Sabah? Ada. Nampak tak? Tak nampak pasal jauh. Dia terang tapi tak nampak. Nah, itu juga dia panggil gaib, tapi dalam hal kita ni kita cakap ni contohnya benda tu nyata tapi tak tahu. Karena jauh. Anta tahkumu baina ibadik, kamulah Tuhan yang buat hukum, buat keputusan antara hamba-hamba kamu. Tuhan ini kita apa ni? Kita dia ni tak? Kita Allah Ta'ala. Fima kanu fihi yakhtalifun. Buat kehukuman apa dia? Terhadap apa yang mereka terhadap fima kanu, terhadap apa yang mereka dulu masa mereka hidup di dunia dulu. Fihi terhadap ajakan tauhid. Apa dia? Mengesakan Allah dalam ibadat. Nah, menyuruh Allah Ta'ala yang gaib. Jangan panggil ya Muhammad, tak boleh panggil ya Muhammad tu. Ya terpanggil, seru, hei jemalah. Seru tu syirik pasal tak nampak. Tok ayah, tok nenek yang anak cucu tu lalu pokok sah juga syirik pada Allah pasal awak suruh siapa tu kan. Fihi terhadap ajakan tauhid. Tauhid apa dia lagi? Berdoa hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu saja Tuhan, aku nak minta tolong. Tuhan kata, ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku saja, astajib lakum. Aku perkenan doa kamu. Tiba-tiba minta tolong orang salah ajak untuk kita. Yakhtalifun, mereka berselisih. Bapak ahli bid'ah kata ini berselisih di antara ulama ni tak apa. Ini berselisih tentang tauhid. Tauhid tidak ada selisih. Nah, tidak ada selisih tauhid. Tauhid semua mazhab, semua syariat mesti satu saja. Berselisih ini tentang fiqh, adalah fiqh. Fiqh itu adalah sikit-sikit. Tetapi tentang tauhid tak boleh terpesong. Tauhid mesti satu, semua mazhab, semua tak kira, mesti satu. Baik, ayat seterusnya. Orang-orang begini, yaitu ayat ke-47. Orang-orang yang bersisih begini, bila mati mereka besok di akhirat,
Okey dah. Orang-orang begini yang engkar pada Allah Ta'ala begini ni, apabila mati besok di akhirat, mati besok dan dihadapkan di depan Tuhan besok di mahsyar. Ini ayat mahsyar. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Dan kalaulah sungguh-sungguhlah ada bagi orang-orang yang zalim itu ma fil ardi jami'a, harta sepenuh bumi semua sekali. Kalau dia memiliki seluruh bumi ini, harta semua sekali itu milik dia saja. Kalau dia ada. Wa mithlahu ma'hu, dan sebanyak itu pula ada lagi. 2 kali bumi ini. Surah lain kata emas. Harta tu emas semua sekali. Maknanya air ni tak ada, emas semua sekali. Gunung tu tak ada, emas semua sekali. Tanah tu tak ada, emas semua sekali. Dan semua sekali itu ada sekali ganda lagi bumi yang ada emas seperti ini. Laftadau bihi, kalau dia ada tu, nescaya dia tidak boleh tebus dengan emas 2 kali bumi itu. Misu'il azab, daripada azab api neraka, keburukan azab api neraka yang akan ditimpa pada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada harta penuh bumi atau sekali ganda, nak tebus dosa dia, ambillah Tuhan ni pahala ni harta aku ni sebanyak ni, nak ambillah Tuhan untuk tebus daripada masuk neraka. Laftadau bihi, tentu tidak boleh mereka menebuskannya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak satu perkara je, bukan nak duit, nak mulut ya, nak hati ya. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, apalah dosa aku semua sekali. Tu ya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mengesahkan kamu Tuhan. Tu ya dia nak. Dia tu nak duit kita, dia tak perlu duit. Tak perlu. Wa badalahum, dan disitulah zahirnya bagi mereka minallah, daripada Allah, iaitu daripada azab Allah, ma lam yakunu yahtasibun. Zahirlah mereka pada Allah Ta'ala tadi. Wa badalahum min Allah, dan disitulah zahirnya. Matikan dia. Disitulah zahirnya bagi mereka daripada Allah. Malam yakunu yahtasibun, apa yang mereka dulu buat sangkaan-sangkaan dalam agama. Buat sangkaan-sangkaan dalam agama. Wa badalahum, disitulah zahirnya bagi mereka minallah, daripada Allah, iaitu daripada azab Allah. Disitulah zahirnya daripada Allah, iaitu daripada azab Allah. Ma lam yakunu yahtasibun, apa yang mereka dulu buat sangkaan-sangkaan dalam beribadat pada Allah, iaitu bid'ah. Iaitu bid'ah. Dia sangka, buat sangkaan-sangkaan, buat agak-agak, rekor-rekor. Yang dia rekor tu zahir pada dia. Zahir apa? Bertukar jadi api neraka habis. Ibadat yang dia buat tu, maulud dia buat tu bertukar jadi azab api neraka. Faham? Wa badalahum, dan situlah juga zahirnya sayyi'atu ma kazabu, dosa-dosa syirik yang mereka telah lakukan, dosa-dosa bid'ah yang mereka telah lakukan. Dosa syirik pun ada, dosa bid'ah pun ada. Wa haqa bihim, dan disitulah zahir dan meliputi terhadap mereka itu makanu bihi yastahzi'un,
apa yang mereka dulu terhadap ajakan tauhid ini, yastahzi'un, mereka mengejek-ngejek. Bila kita beritahu, ejek. Bila kita beritahu, ejek. Bila kita beritahu apa-apa ejek. Jadi wahaqa bihim itu, disitulah meliputi terhadap mereka tu maka nubihi, terhadap apa saja yang mereka buat amalan bid'ah, apa saja yang mereka lakukan amalan syirik. Yastahzi'un, yang mereka dulu bila kita tegur dia mengejek-ngejek. Bila kita beritahu Allah dia seorang yang kata, orang lain tak kata pun. Itu kita beritahu daripada Quran. Tak. Fa'idha maka orang-orang yang kufur begini, orang-orang yang engkar begini, fa'idha masal insanu dhurrun, maka apabila dia timpa kepada insan yang kufur ini satu bala musibah, apa saja, ada macam-macam bala musibah dia ni, da'ana, terus dia berdoa pada kami saja, terus berdoa pada Allah Ta'ala saja ni. Dia bila kena tu dia kata gini, ya Allah, ya Allah. Bila kena saja, ya Allah. Lepas pada tu baru dia wakil orang lain. Masa kena tu, ya Allah, tak ada dah sifat dia apa, tak ada belakang masa kena tu. Lepas pada tu, thumma idza khawalahu ni'mah, kemudian apabila kami beri kepada dia suatu nikmat minna daripada kami. Sebab dia doa tu kan, dia doa tu ikhlas. Ya Allah, ikhlas tu. Cuma masalah mereka ni ialah gini. Dia nak doa tu serta-merta Tuhan bagi. Bila dia kena bala, contohnya dia kena bala, misalnya kena ribut, dia suruh Tuhan tu berhenti ribut tu serta-merta. Kena kata gempa bumi, suruh berhenti serta-merta. Suruh pulih rumah dia yang rosak tu, suruh pulih serta-merta. Gitulah contohnya. Kebun yang dia rosak tu, pulih serta-merta. Tak boleh nak begitu. Allah Ta'ala perkenan doa, tetapi dia ambil tempoh nak. Ada yang perkenan serta-merta, ada tempoh untuk diperkenan ke doa. Contohnya satu orang nak anak tu bini dia pun besar, tapi masa 9 bulan baru boleh beranak. Keputusan buat dah buat dah, okey dah. Cuma nak ambil masa 9 bulan baru beranak. Approve dah doa supaya nak dapat anak tu, tapi ambil masa 9 bulan untuk beranak. Lepas tu ambil masa 2 tahun baru boleh berjalan, boleh cakap, bukan? 15 tahun baru laki balik, 20 tahun baru boleh kahwin. Gitu kan? Jadi dia nak serta-merta. Faham kan? Jadi Tuhan kata thumma idza khawwalnahu ni'mah, kemudian kami beri kepada dia, tukar kepada dia, beri kepada dia ni suatu nikmat baru minna daripada kami. Bila Allah Ta'ala beri saja, qala innama utituhu ala ilmin, dia kata ini tidak lain tidak bukan, memang diberi pada aku kerana aku pandai ilmu dia. Kerana aku pandai pada berenang, aku selamat situ. Masa gempa bumi tu aku sempat lari. Jadi nasib baiklah ada kereta. Jadi kereta selamat dia. Allah Ta'ala selamat dia. Gitu. Faham ni? Dia kata kerana pandai dia, ilmu itu kerana ilmu dia, pandai dia. Bahkan sebenar ia fitnatun, bahkan sebenar sekali bala musibah itu adalah fitnah, iaitu adalah satu ujian Allah Ta'ala terhadap manusia yang kufur tadi itu. Walakinna aktsarhum, akan tetapi kebanyakan daripada manusia itu yang kufur itu la ya'lamu, tak erti Allah Ta'ala tolong dia tak erti. Okey. Maka Allah Ta'ala beritahu lagi ayat ke-50.
qad qala alladhina min qablihim, sungguh-sungguhlah telah mengatakan hal-hal begini, sungguh-sungguhlah telah kata begini jugalah alladzina min qablihim, orang-orang sebelum pada mereka. Jadi musyrikin Nabi Lut pula, zaman Nabi Lut dulu, kaum Ad, kaum Samud, apa semua sekali, termasuk Firaunnya, musyrikin Mekah dulu pun kata beginilah juga. Kata qad qala alladzina min qablihim, sungguh-sungguh telah berkata macam inilah juga manusia sebelum pada mereka yang eka ni. Fama aghna anhum, maka tidak ada berguna lagi terhadap mereka bila dah mati dia, bila dah mati saja. Maka yaksibun, apa yang mereka dulu lakukan, maknanya apa yang mereka dulu akidah tauhid, akidah tauhid lawan syirik, akidah amal soleh lawan dia bid'ah yang mereka dulu lakukan. Syirik pun buat, bid'ah pun buat, habis kita. Nah, wa asabahum sayyi'atu ma kasabu, maka akan menimpa pada mereka keburukan-keburukan daripada dosa syirik bid'ah yang mereka telah lakukan. Walladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang buat syirik kepada Allah, min haula'i, daripada ini orang Mekah ni. Dulu orang Mekah ni, sekarang ni pokok yang buat syirik di Malaysia ni lah. Nah, min haula, daripada mereka-mereka ini yang buat syirik di Malaysia ni. Sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu, akan menimpa juga pada mereka ini keburukan-keburukan syirik bid'ah yang mereka lakukan. Wa ma hum, dan tidak ada lagi bagi mereka bimu'jizin, tidaklah mereka itu, dan tidaklah mereka itu, wa ma hum bimu'jizin, dan tidaklah mereka itu bimu'jizin, boleh dapat melepaskan diri daripada ditangkap Allah sekiranya Allah Ta'ala nak buat tindakan. Allah Ta'ala nak azab ke siapa ke bila-bila masa tu, Allah Ta'ala nak. Okay, awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tuhan buat mari hujah dia. Kenapalah kamu ni dah? Kenapalah kamu ni masih lagi engkar ni? Situ Hamzah bagi atas. Hamzah ni awalam tu. Tu satu, dia satu kataan tu sebenarnya, satu benda situ. Bahasa Arabnya maknanya kenapalah kamu lah, maknanya ni, kenapalah kamu duk puja, duk buat syirik, duk buat bid'ah, duk ikut tok guru karut ni. Walam ya'lamu, dan tidakkah kamu tahu annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir, bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menaburkan rezeki liman yasha', kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Beri rezeki banyak pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdir, dan juga menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih nak beri. Ada yang Tuhan beri banyak, ada Tuhan beri sikit. Kamu tak tahu ke? Tuhan tanya. Kamu tak tahu ke? Maksudnya akulah yang melapangkan rezeki pada siapa aku nak bagi. Aku menyempitkan rezeki pada siapa yang aku nak bagi. Tak. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin. Kita tahu kan? Ayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu, kuasa memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki, menyempitkan rezeki pada siapa yang dia kehendaki. La ayatin, terdapat dalil, berbagai-bagai dalil kekuasaan Allah Ta'ala li qaumi yu'minu, bagi kaum yang beriman, yang percaya. Beriman, yu'minu ni mana percaya, iaitu beriman pada Allah, kepada ajakan tauhid ni.
oleh sebab itu ni ayat yang berikut ni kita nak baca ni, mengikut riwayatnya lah, mengikut riwayat yang saya belajar, iaitu ada satu orang nama Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi masuk perang Badar dengan lembik. Nah, jadi Wahsy ini dihantar utusan oleh Nabi kepada dia supaya masuk Islam. Nah, hantar utusan beritahu Wahsy lah masuk Islam. Jadi Wahsy pun beritahu. Jadi sahabat Nabi kata, kamu Wahsy, kamu taubatlah, kamu salatlah, puasalah, tak apalah pada Tuhan, percaya Allah Ta'ala ampun dosa kamu, masuk Islam dan taubatlah. Oh, dia kata kalau begini Tuhan aku tak nak. Kalau begini Tuhan kena buat kerja dulu baru okey, tak mahu dia. Dia kata lebih kurang itulah maknanya nah. Lepas tu Nabi hantar utusan lain pula. Dia dengar, oh kalau kena buat kerja dulu tak mahu dia. Sehinggalah sehinggalah turun ayat ni. Kul kata kepada dia, pada Wahsy atau siapa-siapa yang engkar pada tauhid ni. Nah, katakanlah, beritahulah kepada siapa-siapa yang engkar pada tauhid. Iaitu ada orang yang dosa sikit, ada dosa banyak, ada kan. Tapi dia tak nak masuk tu kerana dia dosa dia banyak. Kerana dia rasa syirik yang dia buat tu Tuhan tak nak ampun. Misalnya nah, bila saja dia kata begitu, maknanya mereka ni tidak akan beriman lah, kan. Lalu Allah Ta'ala kata, suruh kita beritahu lah ni. Kul kata pada mereka, ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang buat syirik pada Allah. Betul. Melampaui batas, syirik lagi buat bid'ah pada buat ala anfusihim, menyebabkan ke atas diri mereka. Dia buat syirik tu ke atas diri dia sendiri. Dia buat bid'ah tu ke atas diri dia sendiri. Dia menyebabkan apa? Menyebabkan mereka akan masuk neraka tak keluar ni. Nah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, iaitu buat syirik, buat dosa, buat apa benda. Tuhan kata ni, dengar ni. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala sanggup nak ampun dosa kamu semua sekali, bukan sikit-sikit, semua sekali. Innahu, sesungguhnya dia Allah Ta'ala tu huwal ghafurur rahim. Dia tu maha pengampun Allah Ta'ala tu. Sanggup nak terima dosa ampun, sanggup nak terima taubat semua hamba dia, semua sekali. Dosa syirik banyak mana, dosa bid'ah banyak mana, dosa-dosa besar apa banyak pun sanggup Allah Ta'ala ampun semua sekali. Semua sekali dia sanggup ampun. Sebab Ar-Rahim, Tuhan maha belas kasihan dia pada makhluk yang nak taubat. Makhluk yang taubat tu dia sangatlah siaplah. Tapi ada syarat lah. Syaratnya apa? Wa anibu ila rabbikum, dan hendaklah kamu kembali kepada Tuhan kamu. Stop. Kembali kepada Tuhan kamu. Apa dia? Stop, berhenti buat syirik tu, berhenti buat bid'ah tu, berhenti. Kembali pada Tuhan. Wa aslimu lahu, dan kamu terimalah, kamu mengesakan Allah Ta'ala semula lah. Terima semua sekali ajakan tauhid ni, terima semua sekali, serah pada Allah Ta'ala. Ikutlah Allah Ta'ala nak buat undang-undang apa, saya nak ikut. Apa yang Nabi ajar tu saya nak ikut. Itu makna serah diri. Saya nak ikut sekata-kata. Saya tidak nak ikut sikit-sikit, saya nak ikut sekata-kata. Makna wa aslimu, serah diri. Macam kita bersalah kan, kita pergi jumpa orang yang kita buat salah tu, ikut awak lah, awak nak pukul, awak nak buat apa, saya pun ikut awak lah, saya serah diri dia panggil. Nak terima ajakan tauhid ni, nak belajar wahyu ni, nak belajar hadis Nabi ni, supaya saya boleh mengesakan Allah dalam beribadah, dalam berdoa. Wa aslimu lahu,
dan menyerah diri kepada dia semula dengan mengesakan Allah. Min qabl, ada syarat tapi jangan ada tunda. Tak apalah esok lah, tak boleh begitu. Iaitu jangan tunda. Iaitu apa dia? Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang kepada kamu azab api neraka tu, iaitu azab api neraka tu di pada mahsyar besok tu. Thumma la tunzarun, kemudian kamu pada ketika itu tak ada siapa yang boleh tolong kamu lagi. Ada siapa yang boleh tolong kamu lagi? Jadi syarat pertama, semula syarat pertama, stop, berhenti buat dosa. Dah. Bila taubat tu berhenti buat dosa. Cukup. Lepas tu serah diri kepada Allah. Sebelum kamu mati. Sebelum kamu di pada mahsyar besok dibicarakan tu, tak ada siapa boleh tolong lah masa tu. Syarat yang kedua, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah saja wahyu sebaik-baik wahyu. Ikutilah saja wahyu sebaik-baiknya. Ikutlah saja sebaik-baiknya wahyu yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Ikut saja sebaik-baik. Maksud ikut betul-betul. Sebaik-baiknya apa dia? Wahyu yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu, iaitu Quran. Nabi itu, hari Nabi itu wahyu kepada Nabi. Wahyu pada Nabi. Dia suruh Jibril beritahu Muhammad ni, tunjuk pada Nabi Muhammad tu macam mana nak solat. Jibril pun ajar solat ke Nabi. Wahyu tu Jibril tunjuk, tapi wahyu perintah. Bila Nabi ada masalah tanya tentang perkara lain, iaitu Jibril beritahu, maka Nabi tahu. Kalau Jibril tak beritahu, Nabi tak tahu. Ikut, maknanya hadis Nabi itu ialah wahyu kedua. Orang tak erti dia. Dia ingat wahyu ni ayat Quran saja. Iaitu wahyunya ialah kata-kata Nabi tu. Hadis Nabi yang Nabi kata, faham? Dia ada yang wahyu, hadis Nabi yang Nabi buat. Ada yang Nabi buat, ada yang Nabi kata. Yang Nabi kata tu yang paling itu sekali. Grade nombor 1. Yang Nabi kata daripada hadis sahih lah. Kalau hadis dhaif pun kata tak ada apa. Kalau hadis dhaif, hadis sahih yang kita buat tiga ni. Jadi wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah saja dengan sebaik-baiknya ma unzila ilaikum min rabbikum, wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Syarat, ada syarat juga. Syaratnya apa dia? Nak ikut wahyu ni boleh, ada syarat dia. Syaratnya apa? Min qabli, iaitu sebelum datang. Min qabli, sebelum ayatiyakumul azab, sebelum datang kepada kamu azab. Baghtatan, tiba-tiba. Apa dia? Mati. Jadi kamu nak tunda pun boleh lah, tapi ingat kamu tak tahu bila nak mati, masalahnya. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tak sedar bila kamu nak mati ni. Ini masalah. Ramai kan tak apa dah betul dah ustaz tu. Apalah saya nak belajar. Bila? Sekarang ni sibuk. Lewat apa saya? Tunggu. Tahu-tahu tu mati dah lah. Dengan apa? Mati dah dia tu. Tak ada belajar lagi. Tak ada. Tak lewat apa? Dah. Wahyu tak tahu lagi. Main tunda. Akibat daripada tunda-menunda ni. Ni. Akibat daripada tunda. Tak apalah, esok lah, lusa lah, tolak lah. Akibat daripada tunda-menunda ni, maka matilah satu orang tu. Maka akan jadinya begini di alam barzakh. Ni ayat alam barzakh. Ayat 56 ni ayat alam barzakh. Ayat 56 ini ialah berkenaan dengan alam barzakh. Akibat daripada manusia tu
menunda-nunda nak minta ampun pada Allah, menunda-nunda nak belajar wahyu Allah dan hadis nabinya. Antaqula nafsun, akan berkata satu jiwa, iaitu satu manusia, satu roh yang sudah mati. Bila dia sudah mati ni, bila dia mati saja, ya hasrata, ala kesesanya aku, ala kebodohnya aku, ala ma farrattu fi zambillah, di atas cuainya aku pada mentaati Allah Ta'ala. Nak taat Allah Ta'ala tu cuai juga, cuai juga. Wa in kuntu, dan sesungguhnya aku pada ketika ini la minas sakhirin, termasuk orang rugi dalam kubur. Alam barasul mati dalam kubur dah ni. Tak ada apa, tahu-tahunya celek-celek mata tu bukan nak ada dah. Ni masalah. Celek mata tu, tadi rasanya tengah bawa kereta, dia accident. Tadi rasa bawa tengah bawa kereta. Macam mana ni? Tahu-tahu celek mata tu. Tak ada, bukan akhir depan dah. Maka aku pada ketika itu jadi termasuk orang yang rugi sungguhlah. Ayat berikut, ayat 57. Antaqula law anna Allah hadani. Ayat ni pula di pada mahsyar pula. Keadaan mereka di mahsyar. Antaqula law anna Allah hadani, atau berkata, atau dia berkata yang mati tu, law anna Allah, kalaulah Allah Ta'ala tu, sungguh-sungguhlah kalau Allah Ta'ala tu ada ni beri hidayah pada aku dulu di dunia. Pada hidayah beri dah. Mana? Kalau aku ni terima hidayah, kalaulah aku terima sungguh-sungguhlah hidayah aku di dunia tu dulu, lakuntu minal muttaqin, pasti aku akan jadi orang takwa dah. Tidaklah nak kena azab neraka ni hari ni. Ayat berikut ni pula nak masuk neraka pula. Keputusan azab bicara sudah, pembicaraan sudah pula. Ni ayat ni. Antaqula hina taral azab, atau berkata manusia yang kufur itu ketika dia tengok azab di neraka, lau anna li karrah, kalau aku ada peluang kembali semula hidup di dunia. Kalau aku ni ada peluang kembali semula hidup di dunia, fa aku minal muhsinin, maka aku tentu akan jadi orang buat baik dah. Aku nak salat dah, aku nak puasa dah, aku nak belajar dah. Nah, jadi orang baik, nak sebab kamu ni bala, bahkan sunnahnya. Tuhan kata, qad ja'atka ayati, telah datang ayat-ayatku dibaca pada kamu. Fakadzabta biha, kamu menolaknya, mendusta sini, menolaknya. Wastakbarta, kamu sombong nak belajar wahyu aku. Tuhan kata ni, wastakbarta, kamu sombong nak belajar wahyu aku. 50 tahun aku bagi kamu hidup, 40 tahun aku bagi kamu hidup, kamu belajar pun tidak wahyu aku. Kamu sombong nak belajar. Orang beritahu, kamu sombong nak dengar. Wa kunta minal kafirin, dan kamu pada ketika itu jadilah orang kafir. Tu masalahnya. Sombong nak belajar ni, ayat Tuhan dibaca, tak mau terima tu kafir. Ada apa? Ayat Quran dibaca, tolak. Bukan setakat tolak, sombong nak tanya khabar. Betul ada ni? Sombong nak belajar, atau nak tanya khabar apa? Maka wa kunta minal kafirin, dan kamu pada ketika itu jadilah orang kafir. Wa yaumal qiyamah, pada kiamat besok, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, kamu boleh tengok orang-orang yang berdusta terhadap Allah, iaitu orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah ni. Ayat-ayat perintah Allah Ta'ala dia dusta, iaitu dia tolak. Wujuhuhum muswaddah, muka-muka mereka hitam pekat kerana duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka tu, muka-muka hitam pekat. Alaysa fi jahannam, tidakkah pada neraka jahannam ini mathwal, tempat yang paling sesuai sekali, lil mutakabbirin, bagi orang yang sombong tak mau belajar wahyu Allah.
dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan kata paling sesuai, ni tempat paling sesuai kali. Sombong dia, sebabnya akibat dia sombong tu, dia buat syirik, dia buat bid'ah. Tu akibat dia. Nah, Allah Ta'ala yang cipta dia tu, dia tak mahu nak mengesahkan Tuhan tu. Tu sombong tu. Sombong. Tapi apa saja kena penyakit ke apa ke, ya Allah belaka. Faham? Nah? Baik. Allah Ta'ala bila dia beritahu tentang orang yang engkar, dia akan beritahu tentang orang yang beriman pula. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim, dan Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, di tempat-tempat pelepasan mereka, checkpoint sini. Orang beriman Tuhan terlepas dia. Semua checkpoint. Orang yang bertakwa, iaitu orang yang takut pada Allah, orang yang jaga hukum Allah. Dia jaga hukum Allah tu kerana dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak boleh jaga. Dia tak tahu kan. Nak tahu tu kena belajar. Sebab tu saya kata belajar tu. Nak bertakwa tu mana takut. Takut tu mana jaga hukum. Nak jaga hukum macam mana kalau tak tahu? Nak tahu macam mana kalau tak belajar? Balik modal tu balik. Itu modal Quran hadis balik. Dah. Maka Allah Ta'ala kata, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim, dan Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang bertakwa, yang jaga hukum, yang takut pada Allah, bimafazatihim, di tempat-tempat pelepasan, checkpoint mereka. Apa dia? Nak mati tu, nah, dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka pun mari kata, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, daripada hadis. Tidak ada lagi la khaufun, janganlah kamu takut hari ini, dan janganlah kamu duka cita hari ini. Mereka mari. Setiap checkpoint dia, masa nak mati tu, nah, mengikut riwayatnya ada ratus mereka mari untuk sambut dia. Lepas tu kata pula pada dia, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada lagi, tak payah takut, jangan takut lagi hari ini. Janganlah kamu sedih hari ini, nak tinggal anak bini semua sekali harta benda di atas dunia tu. Jangan takut, jangan bimbang lagi. Checkpoint. Lepas tu nak mati tu beritahu pula. Nak kiamat tu beritahu pula. Orang beriman ni, lepas tu orang berimannya duduk di alam barzahnya selama mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dia berasa seperti 5 waktu solat sehari semalaman ya. Daripada dia mati itu sampai ke kiamat, dia berasa tempoh tu, maknanya dia duduk dalam gembira dalam alam barzah tu seolah-olah macam 24 jam ya. Lepas tu di pada mahsyar pula bangkit tu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun juga. Lepas tu mereka, hadis Nabi pula, mereka yang duduk orang beriman duduk mahsyar tu sekadar 25 waktu solat 24 jam juga. Lepas tu bicara kan, bicara Nabi Muhammad jadi saksi pula. Ada hadis lain Nabi jadi saksi. Nabi jadi saksi, insya-Allah. Dah. Lepas tu kita sirah, lepas sirah, masuk surga, beri berita kepada Allah. Semua checkpoint, lepas semua. Bimafazatihim tu. Sikit ya, ayat kata dah. La yamassuhumusu, tidaklah mereka ditimpa oleh sebarang kesusahan, bala ke musibah ke apa, masa mati tu, selepas mati tu, di alam barzahnya, di hari kebangkitannya dan pembicaraan. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka berduka cita pun. Ibu bapa mereka masuk neraka ke, anak mereka masuk neraka ke, isteri ke, suami ke, adik-beradik ke masuk neraka, dia tak ada duka cita apa. Pasal dicabut daripada hati mereka kesiabelah kepada orang yang ahli neraka sebelum masuk surga. Okey.
Ayat ke 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Kenapa ke Allah berkuasa tu? Dia pun buat keluar dalil. Ini sebab dia panggil dalil. Tadi dia kata dia ada kuasa melepaskan orang ni. Dalilnya Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala yang cipta semua sekali tu. Bala tu pun Allah Ta'ala cipta, musibah tu Allah Ta'ala cipta, neraka pun Allah Ta'ala cipta, surga pun Allah Ta'ala cipta. Maknanya kalau kita ni bersama dengan Allah, insya-Allah selamat. Gitu. Pasal apa boleh lepas ni? Pasal pilih dia belaka, bala pun pilih dia. Api neraka pun pilih dia juga. Surga pun pilih dia. Sebab tu boleh selamat tu. Okey. Allahu khaliqu kulli syai'. Pasal dia cipta segala sesuatu tu. Semua yang ada bahasa ke apa kan dia cipta belaka. Jadi minta tolong dia. Kan ya? Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan sedangkan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu tu memang dia yang jaga. Jadi awak nak minta tolong dengan penjaga. Siapa dia penjaga? Allah Ta'ala yang jaga. Nak minta tolong tu wali Allah, minta tolong Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Terpeso sungguh akidah ni. Ramai ni Malaysia ni terpeso akidah ni. Akidah ni ramai ni terpeso ni. Dia terpeso tu kadang-kadang dia buat atas masjid dia pula. Terpeso syirik dia tunjuk atas masjid pula lagi. Allahu Akbar. Bertawasul dengan Nabi terang-terang atas masjid, maulud atas masjid ni apanya. Syirik berani buat atas masjid. Lemah saya. Mudah ayat dah. Ni tengok, ayat mudah ya. Itu apa dia? Saya ulang balik dah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Apa yang dia cipta? Apa dia? Iaitu neraka dia cipta, surga dia cipta, azab neraka dia cipta, api neraka dia cipta. Segala keperluan hidup dalam surga dia cipta. Bercara dengan dia. Bukan setakat tu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia, sedangkan dia terhadap segala sesuatu yang lain, dia memang penjaga. Dia yang jaga. Jadi awak pergi minta tolong dengan orang lain, tu salah lah. Tu salah awak minta tolong dengan orang lain. Dia cipta belaka. Allah. Awak nak masuk syurga? Nabi tawasul Nabi. Astaghfirullahalazim. Nabi bukan ada kuasa boleh masuk ke siapa-siapa oleh syurga. Syurga milik Allah. Macam mana dapat syafaat ni? Apabila awak mentauhidkan Allah, ikut apa yang Tuhan ajar, ikut apa yang Nabi ajar, Allah dan Rasul ajar ni, maka otomatik dapat syafaat. Tak payah minta-minta apa kan. Tak faham sini masalah? Tak. Baik. Bukan setakat itu pula. Kalau awak nak harta dunia ni pula. Nak harta dunia pula. Nak harta dunia pula. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Miliknya sajalah kunci-kunci khazanah langit dan bumi. Ataupun khazanah itu sendiri. Ada setengah kata khazanah, ada setengah kata kunci khazanah. Maqalidus samawati wal ardh. Khazanah apa? Harta lah. Apa saja harta di langit, apa saja harta di bumi, milik Allah. Jadi awak minta orang lain dah kuasa. Minta dengan Allah lah. Tak. Walladzina kafaru bi ayatillah. Sedangkan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, orang yang ingkar terhadap ayat tauhid Allah, nah, ayat-ayat tauhid, nak minta melalui tawassul. Nak semai apabila nak berdoa semai ajaklah. Tu boleh beda. Ulaika, orang-orang yang ada sifat begini, yang eka pada ayat-ayat tauhid Allah. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Doa pada aku saja, astajib lakum. Kita minta doa Pak Imam, Ustaz tolong baca doa kepada saya ajak. Saya beri upah kepada Ustaz, saya beri buat makan lagi kepada Ustaz, supaya kita ramai-ramai pakai syirik ke Tuhan. Allahu Akbar. Ajaklah saya. Lemah saya kesian kepada orang ramai yang tak erti tu. Ustaz dengan dia ni tak erti sungguh. Tak. Sungguh kan.
Iyyaka na'budu, kata iya kamu saja Tuhan aku semua, wa iyyaka nasta'in, kamu saja Tuhan aku minta tolong. Allah, oh Rabbi ya karim, tak faham ni saya tak erti sungguh. Tuhan kata, Tuhan tanya tadi, fa anna tufakun, macam mana mereka terpesong, fa anna tusrafu, macam mana mereka terpedaya, terhindar, terpesong lah senang-senang. Macam mana ni? Tuhan kata doa pada aku saja. Dia kata, boleh minta doa apa lagi? Ulaika, orang-orang yang seperti ini, humul khasirin, mereka inilah golongan orang yang rugi sebenar. Rugi sebenar. Bila mati saja cek akaun kosong sekali. Pergi haji lagi, umrah lagi, apa lagi, mati itu straight masuk neraka. Karena syirik pada Allah, bid'ah pada agama. Kul, beritahu mereka. Tuhan tanya. Ni kalau Nabi Muhammad ni buat syirik ke Tuhan. Ni ayat ni. Ni ayat ni. Ni ayat ni pula. Ni sekiranya Nabi Muhammad ni buat syirik ke Tuhan. Ayat ni. Ada dua ayat ni. Dua ayat ni cerita tentang syirik bid'ah. Sekiranya Nabi Muhammad nak buat. Sekiranya. Tapi dia tak buat pun. Ni ayat dia. Kul, tanya, beritahu pada mereka. Tanya mereka, afaghayrallahi ta'muruni ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain daripada Allah kamu nak suruh aku? Gitu. Ta'muruni. Gitu. Apakah kamu nak suruh aku? Apakah kamu nak suruh aku? Gitu. A'budu, sembah. Mana apakah kul, beritahu kepada mereka, afaghayrallahi, apakah kepada selain daripada Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahil, yang kamu nak suruh aku sembah? Hai orang jahil. Maknanya tawassul dia nak buat tu. Nah, nak suruh aku sembah, aku pula dah. Ayyuhal jahil, wahai orang jahil. Maknanya orang buat tawassul dia orang jahil ni. Dia dia tak hakikat tinggi dia ni. Apa tak tahu. Tarikat lah, apa benda lah. Wahai orang jahil. Maka Tuhan kata pula lagi, walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu. Tuhan kata ni. Ni Tuhan kata kepada Nabi. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada mana-mana nabi sebelum pada kamu, kepada nabi-nabi sebelum pada kamu. Nah, la in asyrakta, sekiranya kamu sendiri buat syirik, atau mana-mana nabi buat syirik, atau semua nabi buat syirik, la yahbatanna amaluka, pasti gugur semua amalan kamu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu jadi orang yang paling rugi sekali. Nabi lagi Rasul Tuhan nak sumat dengan aku kalau syirik. Allah. Tak berat. Balillah, bahkan sebenarnya Allah Ta'ala sajalah. Balillah, bahkan Allah Ta'ala sajalah. Fa'bud, aku hendaklah kamu sembah. Bahkan Allah Ta'ala aku sembah, bahkan Allah Ta'ala hendaklah kamu sembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur karena mengesakan Allah dalam tauhid, dalam ajakan tauhid. Okey, mengesakan Allah dalam ajakan tauhid. Allahu Akbar. Yang sebenarnya pula, pasal apa yang jadi gini ni? Yang sebenarnya pula, yang sebenarnya kenapa yang jadi begini ni, yang kufur ni? Sebabnya wa ma qadarullah haqqa qadri, ayat ke 67.
tidaklah mereka menghargai Allah. Tuhan kata wa ma qadarallaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka menghargai Allah Ta'ala sepatut-patut penghargaan sebagai dia sebagai Tuhan, mengesakan dia. Wal ardu jami'a, dan bumi Allah Ta'ala itu luas. Wal ardu jami'a, dan bumi Allah itu semua sekali itu qabdatahu, duduk dalam genggaman tangannya. Macam mana tangan? Wallahu a'lam. Ini ayat mutasyabihah, yaumal qiyamah, di hari kiamat esok. Maknanya gini, semula. Wa ma qadarallahu haqqa qadri, dan tidaklah mereka menghargai Allah sepatut-patut penghargaan. Allah Ta'ala Tuhan dia tak hargai. Sedangkan wal ardu jami'a qabdatahu, jami'an qabdatahu, sedangkan bumi semua sekali itu dalam genggaman dia nak hancur bila-bila masa boleh. Mana dalam kekuasaan dia nak hancurkan bumi ini bila-bila masa boleh. Yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat biasa. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, masa nak berlaku kiamat tu, langit 7 lapis digulung bi yaminihi, dengan tangan kanannya. Ayat mutasyabihah lagi. Macam mana gulung tak tahu. Subhanahu, maha suci Allah Ta'ala daripada perlu sekutu, perlu berkongsi dalam ibadat. Perlu awak minta tolong siapa supaya tahu Allah Ta'ala ajak awak. Sedangkan awak tahu dia dengar awak kata tu. Tak, semua manusia dia dengar bakal, tahu bakal bahawa saja Allah Ta'ala dengar apa yang dia kata. Subhanahu, maha suci Allah daripada berkongsi. Nak terima wakil, doa-doa siapa-siapa. Ni wakil ni ustaz ni tolong doa kat saya ni. Pula ustaz tu doa lah pada Allah, dia pula jadi wakil Allah. Dia tak tahu dia buat kufur tu, dia tak tahu. Orang yang suruh tu satu hak dah. Faham tak? Orang yang buat tu dia tak reti dia tolong buat kufur tu orang, dan tidak kufur ke dia aja. Allahu Akbar. Kerana upah, kalau tak bayar upah dia buat kan tu. Alah, cakap bohong buat ni. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah dengan segala sifat-sifat mulia itu. Amma yusyriku, daripada apa yang mereka buat syirik-syirik pada Allah. Dia nak marah ke kita ni pasal apa? Kita tak buat syirik tu lah. Dia nak marah ke kita kerana kita tak buat maulud tu lah. Dia nak marah kita tak buat tahlil tu lah. Kita tak buat talqin tu lah. Dia nak marah pasal mengganggu urusan duit dia. Kau salah saya kata. Supaya ajak duit, maulud duit, tahlil duit, supaya jenazah boleh duit, baca talqin duit, tunggu kubur duit, mandi kereta duit. Bila dengar kita kata ini syirik pada Allah, ni bid'ah, ni syirik, ni bid'ah, marah dia pasal ganggu uyuk nasi penjahat ini. Itu dia. Nak kata macam mana tak lagu tu. Baik, ini ayat akhirat. Ayat akhirat. Wa nufiqa fis sur, dan apabila ditiupkan sekekala pertama. Ditiup saja sekekala pertama. Fasa'iqa, maka mati semua. Man fis samawati wa man fil ard. Makhluk di langit, di 7 langit itu, wa man fil ardi, dan makhluk di bumi, mati semua. Tiup saja sekali, bukan tiup bacaan, dia tiup sekali, sekali mati semua, otomatis mati semua. Illa man syaa Allah, mereka siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Daripada hadis Nabi SAW ada 2 hadis. Satunya ialah 12 malaikat tak mati masa tiup sekali tu. Satu hadis kata 12 malaikat, iaitu 8 malaikat yang dokong arasy tak mati. 8 malaikat besar yang dokong arasy. Satu lagi, lepas tu 4 malaikat besar. 4 malaikat besar.
Jibril, Mikail, Israfil, Israel tak mati. Kemudian dimatikan satu, last kalinya tinggal Israfil. Bukan Malikul Maut ni, nah. Yang last kali tinggalnya ialah tiup sekakala tu Malikul Maut tu tak ada kerja dah mengikut saya tahu lah, kecuali silap saya tak tahu lah dah. Nah, yang cabut nyawa ialah Israfil masa kiamat tu, dengan tiup whistle tu je. Terus tiup sekakala tu je. Sekakala dia ni buat daripada cahaya, dan sekakala tu memang duduk di mulut dia daripada mula-mula buat dulu. Tak berhenti duduk situ, tak gerak-geri duduk situ, tunggu. Tak boleh, gitulah. Tidak kata ni kita lepok dulu dah, so lambat lagi ni, cari lambat lagi ni, kiamat ni biasa-biasa tu. Nak bisa pun tak tahu lagi ni. Dia pergi lepok bawa kayu mana-mana. Tak ada, ni ingat aja. Kat ni dah tak, dia duduk situ. Nah. Dan tidak ada hadis yang saya tahu yang kata Israfil ada pergi ke mana-mana. Tak ada hadis yang saya tahu lah. Takut orang lain tahu tak tahu. Pasal bila berita rakyat kena wahyu sini ada Nabi. Nah. Jadi Malikul Maut Israel masa tiup sekakala ni dia hilang dah kerja habis dah. Pasal yang mencabut nyawanya ialah Israfil. Jadi cabut nyawa ni ada tiga jenis lah. Dengan ni tiga. Satu ialah Malikul Maut ambil nyawa. Yang kedua Israfil tiup sekakala. Nah, yang tiga mati ni kerana perintah Allah. Tiga jenis cabut nyawa. Tiga jenis. Jadi bila terakhir sekali yang 12 maka Nabi Tuhan bertanya Israfil, ya Israfil, siapa lagi yang ada atas muka bumi ni? Tuhan tanya Israfil, siapa dia lagi yang ada atas muka bumi? Siapa lagi yang hidup ni? Lalu Israfil jawab, ana wa anta, aku dengan kamu saja, ada lagi Tuhan. Maka Tuhan kata daripada hadis itu, mut anta ya Israfil, mati kamu Israfil. Jadi mati Israfil itu karena perintah Allah. Ada satu lagi hadis ialah mati semua makhluk di langit dan bumi, yang hidupnya hanyalah Israfil saja. Ada yang dua. Maka Tuhan tanya, siapa lagi hidup ni Israfil? Semua matilah ke? Tinggal saya dengan Tuhan. Ya dah. Mati kamu Israfil. Jadi Israfil mati karena perintah Allah. Okey, dua hadis tu. Nak jawab illa man sya Allah tu. Jadi siapa lagi yang hidup dah tak ada lah. Ya saya tahu tak ada lah. Semua sekali matilah dah. Nah, bila mati itu tinggallah zat Allah sahaja dia. Nah, bila semua sudah mati itu semua zat Allah tinggal Allah Taala saja. Mengikut riwayat hadis pulanya, limanil mulkul yaum, Tuhan tanya. Hari ini bila mati semua tu Tuhan tanya, siapakah lagi yang hidup? Nah, kerajaan hari ini milik siapa? Lillahil wahidil qahhar, maka milik Allah Taala itu hanya Maha Gagah, yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Bila ditiup sekali yang kedua pula, Tuhan bertanya, limanil mulkul yaum, kerajaan hari ini milik siapa? Semua makhluk akan jawab, lillah, milik Allah. Al-Wahid, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Gagah Perkasa, yang Maha Menang. Baik, sambung. Wa nufiqu fis-suri illa ma syaa Allah, tak ada. Wa nufiqu fis-suri wa nufiqu fis-sur fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Thumma nufiqu fihi ukhra, kemudian ditiupkan sekali yang kedua, yang selain. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka mereka tiba-tiba hidup serta-merta. Bukan hidup beranak jadi makin besar gitu, tidak ni. Ada daripada misalnya daripada kecil lah, sebiji ke benda ke, jadi manusia yang sempurna, tidak gitu ni. Bila tiup sekali yang keluar tu, manusia tu pop, jadi hidup semua sekali serentak, pop, gitu.
Tak ada beranak, tak ada apa. Pok tu maknanya sempurna umur. Kadar umur 33 tahun. Laki perempuan. Perempuan 28. Seretak, pok gitu. Bahasa saya lah, pok tu dah. Faizah, maka tiba-tiba mereka terbangun berdiri. Yang turun menunggu cara, menunggu perbicaraan. Ayat ke 69 surah Zumar. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan cerah memancar bumi mahsyar binuri rabbiha, dengan nur Tuhannya. Macam mana? Ayat mutasyabihah juga. Yang awak kata ada spotlight Tuhan apa yang lah. Nah, matahari tak ada ni. Matahari tak ada ni. Cerah ni dengan nur Allah Taala saja. Cerah mahsyar ni kerana nur dia saja. Tak ada spotlight, tak ada apa. Tak ada matahari, tak ada benda. Jadi tak betul lah kalau kita kata pada masyarakat tak ada matahari. Tak betul. Hadis Nabi ada kata begini, orang yang kafir itu, matahari itu seolah-olah sejekar, dia kata. Matahari itu seolah-olah sejekar. Matahari tak ada pun. Panas tu rasa seperti matahari sejekar. Faham? Panas tu seolah-olah dia berasa matahari tu segar tak kepala. Dia sendiri rasa. Jadi orang sebelah dia tu tak berasa pun. Oh. Maknanya Tuhan boleh pinpoint, fokus pada siapa-siapa. Ni matahari cekar, ni 2 cekar, ni 3 cekar, gitulah. Tuhan boleh buat dah kau kan? Kau tak boleh? Dah. Jadi siapa-siapa yang kata ada matahari daripada mahsyar tu tak betul lah. Kalau awak kata ada, mana dalil, mana ayat Quran, mana hadis Nabi-nya. Okey, pasal hadis tu kata seolah-olah sejekar. Jadi kalau matahari tu sejekar tak kepala, kalau anda sungguh, mana tak kepala Nabi pun ada matahari juga lah sejekar. Kan? Matahari tu besar kan? Jadi kalau kena orang lain sejekar, mana orang lain pun kena jugalah sejekar lakak lah kalau gitu. Kau ni faham-faham karut ni kena buang daripada akidah. Wa wudi'al kita, dan dibentangkan kita amal. Kita amal tu dibentangkan pada masing-masing. Diberilah, iaitu yang orang yang terima tangan kanan, yang hollow tangan kanan. Siapa yang hollow ni? Kitab tu sendiri pergi cari tuan dia. Orang yang buat dosa, kitab tu sendiri cari tuan dia. Nanti kita cerita kitab lain kali pula. Waji abin nabiyyin, dan dibawa dan didatangkan para nabi, wasyhada, dan para saksi. Pasal apa ni? Pasal para nabi ni ditanya, kamu ajar kan betul? Kalau kamu beritahu semua nabi-nabi kena masuk percara juga. Kalau Nabi tak masuk percara, enggak lah. Nabi tak pernah solat kan ni? Pernah. Tak puasa kan Nabi? Puasa. Nabi-Nabi lain? Supaya ya. Cuma dia buat sempurna. Jadi percara dia tu ringan lah pasal dia buat sempurna. Kan? Lepas tu kita tanya pula, betul ke kamu beritahu belakang dah ni? Ni, awak tarik ke Ahmadiyah ni, karut ni. Apa dia? Ni fi kulli lahatin ni. Jadi Nabi tak ajar pada sahabat ni. Kamu ajar ke tak wirid ni kepada sahabat kamu ni dulu. Dia sampai wirid ni sampai di Malaysia aja ni. Sahabat kamu tak ajar ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, apa semua tak ajar pula. Kamu tak ajar ni wirid ni kepada dia. Tapi kamu ajar benda ni kepada orang Malaysia. Fi kulli lahatin ni. Jadi kamu sudah tak sebab kamu lah kan, tak sempurnakan wahyu, atau mereka saja yang kata benda ni wirid daripada Nabi.
mereka sebenarnya sekali yang mereka-rekakan agama ni. Sebab tu dia tak pernah bawa ahli sunnah pergi mengajar di Perak apa? Negeri Sembilan. Pusat dia di situ. Nah, dibawa Nabi, para Nabi. Betul ke kamu ajar ni? Wasyahadat. Syahadat pula saksi. Saksi sini termasuk dalam jihad sabilillah dan guru-guru yang sebar agama, serta da'i-da'i, serta mubalik yang sebar agama ni. Tu jadi saksi. Betul ke kamu beritahu dah mereka ni? Dengar, beritahu. Siapa dia? Dia ni. Dia dengar ada wahyu kamu ni. Wahyu yang kamu baca, wahyu yang Allah Ta'ala beri kepada kamu tu, yang dia kamu baca tak pada dia? Baca. Dia ikut ada? Dia percaya ke tak? Ada. Saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan dibuat keputusan di antara mereka bil haqq, dengan seadil-adilnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Satu dosa buat balas satu. Satu dosa buat balas satu. Satu pahala buat balas 10. Dan 70 dan 700 dan sebagainya, berdasar pada jenis-jenis. Lalu Allah Ta'ala ayat ke-70, wa wufiyat kullu nafsin bima amilat, dan disempurnakan dan disempurnakan kepada setiap manusia ma amilat, apa yang mereka telah lakukan saja. Maknanya pahala kirim, wirid-wirid kirim ke mati ni tak dapat. Dah kan ni ayat. Ni ayat mahsyar. Ni ayat mahsyar ni. Dengar ni. Bahawasanya tahlil tak boleh buat ni. Hantar Fatihah pada orang mati ni tak boleh ni. Ni. Walaupun kepada kedua ibu bapa. Ni. Wa wufiyat kullu nafsin bima amilat, dan disempurnakan setiap manusia ma amilat, apa yang mereka telah lakukan saja. Awak tak buat tak boleh. Tak diterima. Ni ayat akhirat. Ayat mahsyar ni. Macam mana dia tak nampak ayat ni? Dia baca ni ayat ni. Baca ayat ni. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, sedangkan Allah Ta'ala tersedia sudah mengetahui apa yang mereka telah lakukan. Maknanya apa dia? Maknanya dia nak sempurnakan keadilannya. Nah, bukan dia tak tahu, dia nak sempurnakan keadilan dia. Habis itu. Ni pula ni bab lain. Ni pula ayat berikut ni. Ini ialah kenaan mereka-mereka yang syirik, kufur pada Allah, bid'ah pada agama, untuk disumbat dalam neraka. Ni ayat dia. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ayat 71. Dan diiring orang-orang yang engkar pada ajakan tauhid ni. Tauhid dalam berdoa, tauhid dalam ibadat, ila jahannam, kepada neraka jahannam zumara, berkumpulan. Grup buat dia tu masuk neraka sekali neraka buat dia. Hatta idza ja'uha, sehinggalah apabila mereka sampai ke pintu neraka, sampai saja ke pintu neraka, futihat abwabuha, pintu neraka tak buka lagi. Sampai itu tak buka lagi, kiu sekejap. Futihat abwabuha, kemudian baru dibuka pintu neraka. Kena kiu dulu. J ni kan, J ni masuk sekali kan, bah masuk dalam J. Takut lari orang salah, bukan? Bila mari tu dengan eskort dengan bah sekali masuk tu dalam J. Buka dalam tu, bukan? Tidak gitu? Tak ada kiu apa. Tidak kata nanti dulu dicek soal apa semua. Ada belakang dalam bah ni. Barulah buka pintu. Dah, tak ada gitu. Buka tu. Terus masuk. Nak masuk neraka. Kiu dulu, dibuka pintu. Kiu dulu. Cek dulu. Siapa yang paling jahat sekali tu, hot tu lepas dulu dalam neraka. Cek paling jahat dulu.
Surah Maryam. Surah Maryam. Oh, surah Maryam. Tengok surah Maryam dia. Dengar lah, sakit telinga lah. Nah. Wahyu Allah, kita tak nak belajar. Dah. Surah Maryam. Selepas surah Kahfi itu. 19. Selepas surah Al-Kahfi. Ini ayat dia. Fawarabbika, ayat 68. Fawarabbika, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan zat Tuhan kamu. Tuhan kata, aku bersumpah dengan zat Tuhan kamu, iaitu dia bersumpah dengan diri dia. Lanahsyurannahum, pasti aku akan kumpulkan mereka semua sekali. Wasyayatin, dan para setan. Thumma lanuhdirannahum, kemudian kami akan hadirkan mereka haula jahannam majathiyya, di sekeliling neraka jahanam dengan berlutut, duduk berlutut. Perut tu apa? Belik tekak apa semua tu, tambah kaki, tangan apa semua, dan duduk berlutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin, kemudian kami akan tarik, kami akan setak, min kulli syi'atin, daripada setiap penjahat. Kok jahat sekali? Nah, ayyuhum, siapa di antara mereka tu asyaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya, siapa yang terhadap Tuhan Rahman yang paling derhaka. Paling derhaka dulu, iaitu tu guru dulu, lepak. Tu guru dulu. Lepak dulu. Nah, thumma la nahnu a'lamu bil ladzina nahum ula biha siliyya, kemudian pasti kami memang tahu siapakah mereka yang paling utama sekali nak dilempar dalam neraka. Itu dia. Ayat ni pula, wa in minkum, sesungguhnya ada di antara, sesungguhnya kamu ni, tidak ada pun, sesungguhnya tidak ada pun di antara kamu ni illa wariduha, mereka semua sekali kena lalu kot neraka. Mana kita semua ni kena lalu kot neraka juga. Nah, Lalu lah. lalu berhenti atau tahannya. Ni. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan adalah terhadap Tuhan kamu itu suatu keputusan, suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tak boleh buat apa nak lalu waktu. Dah coy, kena lalu situ. Nak masuk surga kena lalu waktu juga. Supaya apa? Supaya boleh menikmati syurga itu sebenarnya. Oh, saya lepas lah neraka ni, barulah menikmati syurga kan. Mula dulu neraka dah. Baik. Jadi dia masuk dalam neraka tu dengan berkumpulan. Hatta idza ja'uha, apabila dia sampai ke pintu neraka, futihat abwabuha, barulah dibuka pintu neraka. Wa qala lahum, bila semua bakal masuk dalam neraka tu pula, ambil masa 70 tahun nak sampai ke dasar neraka tu, lepas dilempar daripada hadis Nabi. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka khazanatuha, penjaga neraka, Malik Zabariyah, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah pernah datang kepada kamu para rasul kamu. Para rasul sini termasuklah
guru-guru dan na'i-na'i. Minkum, daripada jenis bangsa kamu yang reti cakap Melayu. Kalau Cina reti cakap Cina, kalau India reti cakap India. Nah, yatlu alaikum ayati rabbikum, yang akan senantiasa membaca ke atas kamu ayat-ayat Tuhan kamu. Bermakna kita sebar tauhid ni dengan guna ayat Quran. Ada Nabi untuk orang yang beriman pada Allah, kita baca pada dia. Orang beriman kita baca hadis Nabi. Orang tak beriman kita baca ayat Quran. Orang yang buat syirik kita baca ayat Quran. Orang buat bid'ah kita baca ayat Quran. Wa yunzirunakum, dan supaya kamu memberi ancaman dan memberi ancaman kepada kamu. Liqa ayaumikum, ancaman, peringatan. Ancaman pun boleh, peringatan pun boleh. Liqa ayaumikum hadza, terhadap perjumpaan kamu dengan amal-amal kamu hadza, pada hari ini. Kamu dengan amal ibadat kamu tu hari ini. Dia pun jawab, qalu bala, mereka kata ada, walakin, akan tapi. Tu dia. Haqqat, haqqat kalimatul adab, telah dibuat keputusan azab api neraka alal kafirin, ke atas kami orang kafir. Pasal saat ni baru sudah bercara. Nah, saat ni baru sudah bercara daripada masa. Qila dulu abwaab jahannam, dikatakan pada mereka, masuklah kamu melalui pintu-pintu neraka jahannam ini, khalidina fiha, kekal kamu dalam neraka ni. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang sombong tak nak belajar wahyu Allah. Betul. Tadi ada ayat dah kan, sombong. Ramlah. Tadi ayat sombong tadi ada dah tadi, iaitu ayat ke-59. Bala qad ja'atka ayati, bahkan telah datang ayat-ayatku dibaca pada kamu, ayat 59. Fakadzabta biha, kamu sombong, kamu menolaknya. Wastakbarta, kamu sombong nak belajar dia. Kamu sombong nak belajar, kamu sombong nak tanya khabar orang lain. Wa kunta, dan kamu pada ketika itu minal kafiri, jadi orang kafir. Ini pula ni. Fabi sama soal, seburuk-buruk tempat tinggal al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong nak belajar wahyu Allah. Tak kenal lagi. Dia ingat dia tak nak belajar tu okey, dia ingat. Ayat seterusnya. Ini pula ayat tentang ahli surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan diiring orang-orang yang bertakwa, orang yang jaga hukum, orang yang takut pada Tuhan mereka, ila jannati zumara, kepada syurga dengan berkumpulan. Oleh ahli syurga pergi berkumpulan juga. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, wa futihat abwabuha, dan telah tersedia terbuka pintu syurga. Pintu syurga tu hari itu terbuka dah, siap dah. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaga syurga, salamun alaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Tibtum, bergembiralah kamu pada hari ini. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu dalam syurga ini kekal selama-lamanya. Orang beriman pula jawab, waqalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, pujian itu milik Allah, alladzi sadaqna, Tuhan yang telah membenarkan wa'dahu, janjinya. Janjinya apa? Iaitu kalau kami ikut tauhid, kami sebab kamu ni, dia akan beri kami surga, dia akan beri kami peluang boleh jumpa dengan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah kami ni untuk masuk orang ni. Wa awrathana al-ardha, dan mewarisi bumi surga ni. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha, yang ditempatkan yang menempatkan kamu
minal jannah, daripada surga ini, haitsu nasya, di mana saja yang kami kendaki nak duduk di belakang. Fa ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Ya Allah, jadilah kami mereka ni. Keadaan mahsyar. Ini ayat akhir ni, keadaan pada mahsyar. Ulang ayat tadi mengaku surga, kemudian ulang balik. Macam pengarah filem kan. Flashback pop, kita asal balik pada mahsyar. Wa taral malaikata hafina min haulil arsh, dan kamu boleh tengok para malaikat hafina min haulil arsh, mengerumungi kerumun min haulil arsh, sekeliling arsh, tawaf dia daripada arsh itu terpecah. Ada pada hadis Nabi pecah ni, terbelah arsh, terbelah tu keluar asap putih pada kuasa putih. Bila tengok tu rupanya malaikat yang keluar tu, malaikat. Kita boleh tengok kan? Oh, masyar kita tengok belakang ni. Masyar pada masyar no, sekarang tak boleh le. Dari masyar tu turun tu ada sayap 2, sayap 3, sayap 4, sampai lah macam Jibril itu sayap 500. Terbang tawaf keliling arah tu. Turun. Nak start cara. Dia punya apa? Dia punya intro. Apa dia panggil? Dia punya glamour dia. Tuhan buat mari tunjuk glamour dia. Kebesaran dia. Tunjuk mari. Nah. Sekeliling arah, yusabbihuna, senantiasa menyucikan Tuhan. Apa dia? Ya Allah, dia kata. Ya Allah, dia kata. Tu maha suci kamu, mereka ada buat syirik tu. Kamu bukan gitu Tuhan, kamu bukan gitu Tuhan. Mereka tu buat syiriknya, kamu tak ajar pun, Nabi kamu tak ajar pun. Mereka tu maha suci Tuhan, jangan marah sangatlah hari ni. Hancur habis langit ni. Hancur kalau Tuhan marah. Nah, bihamdi, dan memuji Rabbihim, Tuhan mereka, baru puji. Cakap dulu, jangan, maha suci Tuhan daripada syirik-syirik manusia tengah buat, daripada bid'ah-bid'ah manusia tengah buat, dan memuji Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan dibuat keputusan dengan seadil-adilnya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan katakanlah. Nah. Dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, pujian itu milik Allah, Rabb, pencipta, pemelihara alam semua sekali. Habis tu penutup dia alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dia sekejap, baru buka balik ni. Tutup sekejap, baru buka balik untuk sambung surah lagi. Beritahu. Tutup dulu. Beritahu dah dia. Tutup tu. Tutup buka balik. Nanti mata ni. Surah lain.
Ini surah Zumar, ini surah Al-Ghafir, Hamim Ghafir. Tauhid dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, bihi nasta'in. Allah